Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua pelajar. Saya harap pelajar berada dalam keadaan sehat, selamat, stay safe dan juga stay home. Okay, untuk kelas hari ini kita akan sambung pembelajaran kita pada minggu lepas. Okay, pada minggu lepas kita telah pun belajar mengenai kaedah menghasilkan dan menterjemah mesej menggunakan kaedah cipher. Okay, kita telah belajar terdapat 5 kaedah utama, iaitu reverse cipher, substitution cipher, Caesar cipher, Pigpen cipher dan transposition cipher. Okay, untuk hari ini kita akan belajar iaitu 2.1.4 iaitu membandingkan kaedah-kaedah cipher yang telah kita pelajari. Okay. Kaedah cipher yang pertama adalah kaedah reverse cipher. Okay, untuk penyulitan, kaedah reverse cipher ini tidak menggunakan kunci. Itu adalah satu-satu kelebihan kaedah reverse cipher ini. Yang kedua adalah pilih cara songsang, iaitu songsang keserahan mesej. Okey, ini adalah salah satu daripada cara untuk menyulitkan ataupun sulit data, iaitu kaedah songsangan. Okey, teks akan dihasilkan dalam keadaan terbalik atau songsang. Okey, bagi prosesnya sulit data bagi kaedah reverse cipher ini, songsangan dilakukan pada abjad-abjad dalam teks cipher. Okey, dalam masa prosesnya sulit ni, teks cipher akan dapat dibaca. Itu menjadi teks biasa. Okay, untuk kekuatan bagi reverse cipher ini adalah ia sangat mudah untuk digunakan. Manakala kelemahannya adalah yang pertama adalah tidak menggunakan kunci. Dan yang kedua adalah mesej mudah dan sulit dengan hanya menyongsangkannya. Okey, songsangan yang dilakukan pada proses reverse cipher ini adalah sangat mudah untuk pengguna mentafsir data ataupun maklumat yang diberikan. Okey, seterusnya adalah kaedah yang kedua iaitu Caesar cipher. Caesar cipher ni adalah menggunakan kunci. Okey, lukisan jadual penggantian abjad berdasarkan 5 anjakan 5 abjad ke kanan. Yang ini adalah seperti yang saya terangkan pada minggu lepas. Lepas itu, gantikan setiap abjad dalam teks biasa dengan abjad lain berdasarkan jadual yang dihasilkan. Okay, untuk prosesnya sulit data bagi kaedah Caesar cipher ini adalah yang pertama, lukiskan jadual penggantian abjad dengan anjakan 5 abjad. Yang ini contoh diberikan adalah kata kunci 5. Dan yang kedua adalah sulit abjad demi abjad berdasarkan jadual penggantian yang disediakan. Okey, kekuatan bagi penggunaan ataupun kaedah Caesar cipher ini adalah dia menggunakan kunci. Abjad dalam teks biasa digantikan dengan abjad lain. Okey, iaitu mengikut kunci yang diberikan. Okey, kelemahannya adalah kaedah cuba jaya boleh digunakan untuk meramal nilai kunci. Dan seterusnya adalah Pigpen cipher. Pigpen cipher ini mengkehendaki pengguna untuk membina jadual perwakilan abjad dengan menggunakan simbol Pigpen. Tukarkan teks biasa kepada teks cipher berdasarkan kepada jadual yang dibina. Okey, teks cipher ini dihasilkan melalui gabungan daripada simbol-simbol Pigpen. Untuk prosesnya sulit data bagi Pigpen cipher ini adalah bina jadual perwakilan abjad bagi simbol-simbol Pigpen. Tukarkan teks cipher kepada teks biasa berdasarkan jadual yang bina. Okey, untuk ini kita perlu merujuk kepada simbol. Setiap simbol ini mewakili abjad-abjad dalam mewakili abjad-abjad dalam teks cipher ni. Yang seterusnya adalah kekuatan. Kekuatan penggunaan Pigpen cipher ni adalah menggunakan kunci. Yang kedua adalah abjad dalam teks biasa digantikan dengan simbol lain. Okey, untuk kelemahannya pula adalah mudah untuk jadinya sulit jika mengetahui cara perwakilan simbol. Okey, seterusnya adalah reference cipher. Reference cipher ini adalah sebuah kaedah cipher yang menggunakan kunci yang menghendaki pengguna untuk
Lukiskan jadual yang mempunyai 4 baris, isikan abjad-abjad dalam teks biasa ke dalam jadual berdasarkan corak zigzag. Baris demi baris abjad dalam jadual ditulis semula. Untuk prosesnya sulit bagi kaedah reference cheaper ini adalah lukiskan satu jadual dengan bilangan baris ialah nilai kunci dan bilangan lajur ialah jumlah abjad pada teks cipher. Tandakan dash pada petak yang perlu diisi abjad dengan corak zigzag. Semua abjad dalam teks cipher diisi ke dalam petak yang ditandakan baris demi baris. Teks message boleh dibaca mengikut corak zigzag. Ini adalah seperti yang saya terangkan pada kelas minggu lepas. Seterusnya bagi kekuatan untuk kaedah real-fence cipher ini, yang pertama adalah menggunakan kunci iaitu baris. Bilangan baris adalah sukar untuk diramal. Manakala untuk kelemahan bagi real-fence cipher ini adalah abjad-abjad dalam teks cipher sendiri terdiri daripada abjad-abjad teks biasa. Seterusnya adalah untuk kolomnar cipher. Kolomnar cipher ini sama seperti reference cipher tadi, yang memerlukan kunci. Selepas itu tentukan urutan abjad dalam kunci yang diberikan. Untuk menentukan satu jadual atau menentukan urutan abjad, kita perlulah rujuk pada kunci yang diberikan. Yang seterusnya adalah lukiskan satu jadual mempunyai 5 lajur. 5 lajur ini mengikut bilangan kunci yang telah ditetapkan, yaitu menggunakan formula khas, yaitu yang pertama bagi mengira baris, bilangan abjad dalam teks biasa dibahagi dengan bilangan abjad dalam kunci. Ini adalah untuk cara menentukan baris dalam jadual pada columnar position. Seterusnya masukkan semua abjad dalam teks biasa ke dalam jadual baris demi baris. Jika terdapat petak yang kosong, isikan dengan sebarang abjad. Ini pun saya telah terangkan pada kelas minggu lepas. Seterusnya adalah tuliskan abjad-abjad secara menegak berdasarkan nombor pada lajur untuk menentukan teks cipher. Bagi prosesnya sulit columnar transition ini adalah yang pertama adalah kita tentukan kunci dan bilangan abjad pada kunci. Yang kedua adalah tentukan urutan abjad dalam kunci yang diberikan. Seterusnya adalah lukiskan satu jadual yang mempunyai 5 lajur. Yang ini adalah kunci tadi, dia diberikan adalah 3. Bilangan abjad adalah 5. Jadi bilangan formula dia untuk mengira baris adalah bilangan abjad pada teks biasa dibahagi dengan bilangan abjad dalam kunci. Maka bilangan baris yang diperlukan adalah 4. Iaitu kita telah menggunakan. Teks message dibaca secara menata mulai dengan baris pertama. Ini pun saya telah terangkan pada kelas minggu lepas. Seterusnya adalah kekuatan bagi penggunaan ataupun kaedah columnar transition. Yang pertama adalah menggunakan kunci. Yang kedua adalah nombor pada lajur adalah berdasarkan kunci yang suka diramal. Dan manakala kelemahannya adalah abjad-abjad dalam teks cipher terdiri daripada teks biasa. Untuk seterusnya kita akan pergi kepada latihan pengukuhan. Latihan pengukuhan ni pelajar boleh siapkanlah sebelum waktu kelas tamat, iaitu sebelum pukul 4. Kita akan pergi kepada latihan pengukuhan secara satu persatu. Untuk latihan pengukuhan terdapat 4 soalan, iaitu pada soalan pertama senaraikan 2 jenis kelemahan kaedah reverse cipher dan yang sulit data. Seperti yang kita terangkan tadi, kelemahan bagi kaedah cipher reverse cipher ini, yang pertama adalah tidak menggunakan kunci, dan yang kedua adalah message mudah dan yang sulit dengan hanya menyelesaikannya. Itu adalah untuk soalan latihan pertama. Manakala untuk latihan kedua adalah jelaskan 2 kekuatan dan kelemahan kaedah real-fence cipher dalam penyulitan dan yang sulit data. Pelajar perlu menjelaskanlah 2 kekuatan dan 2 kelemahan bagi kaedah real-fence cipher ini. Jika kita dapat lihat pada jadual ini, kekuatan bagi kaedah real-fence cipher ini yang pertama adalah menggunakan teks
yaitu menggunakan kunci yaitu baris, dan yang kedua adalah bilangan baris suka diramal. Akan tetapi abjad-abjad dalam teks Cipher terdiri daripada teks biasa. Ini adalah salah satu daripada kelemahan Raffles Cipher. Yang kedua pelajar boleh beri, yaitu keadaan Raffles Cipher ini memerlukan pengguna untuk mentafsir kaedah ini dengan lebih terperinci. Dan yang ketiga adalah jelaskan dua perbezaan antara kaedah Caesar Cipher dan Pigpen Cipher. Okey, untuk ini pelajar perlulah jelaskan dua perbezaan ataupun iaitu boleh sama ada daripada kekuatan dan kelemahan untuk kedua-dua kaedah tersebut, ataupun boleh juga pelajar jelaskan perbezaan dari segi prosesnya sulit dan juga proses penyulitan bagi kedua-dua kaedah ini. Okay, soalan yang keempat adalah nyatakan dua kekuatan kaedah columnar transposition dalam penyulitan dan sulit data. Okey, pada kekuatan untuk kaedah columnar transposition ini, yang pertama adalah menggunakan kunci, dan yang kedua adalah nombor pada lajur yang digunakan berdasarkan kunci yang suka diramal. Okey, untuk setakat itu saja untuk kelas hari ini. Okey, dalam kelas pada minggu ini kita telah pun belajar mengenai perbandingan kaedah-kaedah Cipher, iaitu sama ada pada proses penyulitan, prosesnya sulit, dan juga kekuatan dan kelemahan pada setiap kaedah-kaedah tersebut. Okey, untuk hal ini adalah bertujuan untuk memudahkan kita untuk memilih kaedah-kaedah menghasilkan dan menterjemah kaedah Cipher yang sesuai untuk menyelesaikan masalah. Okey, itu akan kita pelajari pada minggu hadapan. Okey, setakat itu saja daripada saya. Saya harapkan pelajar dapat siapkan tugasan yang diberikan, dan saya ingin mengucapkanlah terima kasih kepada pelajar-pelajar yang menonton video ini. Saya harapkan video ini dapat membantu pelajar dalam mempelajari ataupun mendalami isi-isi pelajaran, terutamanya berkaitan dengan bab 2 ini, iaitu kriptografi ataupun bab 2 iaitu pewakilan data. Setakat itu daripada saya. Saya harap pelajar sihat, stay safe, stay home. Sekian. Terima kasih.